رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو عاصم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas limpah kurnia Allah dapat kita bertemu pada pagi yang telah pun dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pada pagi ini. Terima kasih kepada Tuan Imam, Tuan Haji Azizan dan juga Fadil sahabat saya Ustaz Putri, seluruh kuasa masjid, muslim dan muslimat Allah sekalian. Kita masih meneruskan hadis dalam kitab Al-Adabul Mufrad, iaitu Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis-hadis adabnya dihimpunkan di dalam sebuah kitab namanya Al-Adabul Mufrad. Sementara Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menghimpunkan hadis-hadis adabnya dalam Riyadhus Salihin. Mungkin biasanya kita tidak asing dengan Riyadhus Salihin, tapi mungkin kita jarang-jarang dengar Al-Adabul Mufrad. Jadi kita ada mufrad ialah kitab-kitab hadis yang berkenaan dengan adab yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu, yang telah memulakan kitab ini dengan wasiat atau pesanan terhadap berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Kita masuk pada hadis yang ketiga daripada seorang sahabat Nabi, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, datuk kepada Bahz bin Hakim. Ia pernah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, ya Rasulullah, man abarru? Wahai Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepada siapa yang saya nak berbuat baik? Qala, Nabi kita bersabda, ummak, ibumu. Qultu, dia ulang lagi kali yang kedua, man abarru? Selepas itu siapa Rasulullah? Qala ummak. Nabi masih meneruskan dengan jawapan yang pertama, ibumu. Qultu, seterusnya dia bertanya, man abarru? Siapa yang saya nak berbuat baik? Nabi masih meneruskan dengan jawapan yang sama, ummak, ibumu. Qultu, maka dia bertanya lagi, lepas tu Rasulullah, man abarru? Siapa yang saya nak berbuat baik lagi? Maka Nabi kata, abaka. Yang ketiga itu Nabi kata, ayahmu. Thumma al-aqraba fal-aqrab. Kemudian siapa yang kedudukannya seperti ayahmu, seperti bapa saudara dan sebagainya. Hadis yang kita baca ni kedudukannya adalah hadis marfu'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu hadis yang diangkat langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang kita baca ni, Allah Subhanahu wa taala melalui lidah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam telah pun menggariskan kepada kita orang yang paling kita kena berbuat baik, iaitu yang pertama sekali ialah ibu kita. Taib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini dalam perkara nak
melakukan kebaikan, nak berbuat baik. Adapun segi kemuliaan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kemuliaan itu terletak pada bapa. Sebab itu dalam ayat yang Tuhan sebut, wabil walidaini ihsana, ayat itu bermula dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, telah menetapkan bahawa kamu tidak boleh menyembah melainkan hanya kepada Dia saja. Lepas tu ayat tu bersambung, wa bil walidaini ihsana. Kemudian kepada ibu bapa itu kamu hendaklah berbuat baik. Yang saya nak sebut tu tentang perkataan walidaini. Walidaini itu asal perkataannya walid. Walid maknanya ialah ayah. Walid maknanya ialah ayah. Jadi pasal apa? Dalam ayat itu, dalam perkataan walidain diterjemahkan dengan ibu ayah. Sedangkan perkataannya ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perkataannya ialah walid. Walid tu mana ayah. Pasal apa dinama, sebab pasal apa dimasukkan ibu ke dalam perkataan walid, asal perkataan dia. Taib. Sebabnya kerana ayah lebih utama, ayah lebih mulia daripada ibu. Segi mulia, ayah lebih mulia daripada ibu. Pasal asal ibu ialah ayah. Jadi macam mana nak ada ibu kalau ayah tak mula? Olehnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seseorang yang nak berkahwin, orang lelaki yang pergi Minang. Jadi ayah tu mula ada kita. Jadi ayahlah yang menyemai benih ke dalam rahim ibu, ayahlah mula. Jadi sebab itu setiap yang dimasukkan, dimulakan, dia lebih mulia. Contoh, dalam Quran banyak kita jumpa bila Allah sebut langit dan bumi, Allah sebut langit dulu. Allah sebut langit dulu. Contoh ayat as-samawati wal ard, kan dalam Quran kan, bila Allah sebut langit, bumi, Allah sebut langit dulu. Ada ayat tak? Ayat dah? Anda tak apa Quran? Ayat yang menyebut tentang langit. Inna fi khalqis samawati wal ard la ayatil li ulil albab. Allah sebut as-samawati wal ard. Langit bumi, Allah sebut langit dulu. Sebab langit lebih mulia daripada bumi. Pasal apa langit lebih mulia daripada bumi? Sebab di langit hanya ada orang yang taat, hanya penghuninya mentaati Allah saja. Di sana tidak ada penderhaka kepada Allah. Di bumi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bercampur-campur. Ada yang menderhaka pada Allah, ada yang mentaati Allah. Langit tak ada, totally semuanya hanya mentaati Tuhan saja. Yang kedua, adapun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di bumi ini yang paling mulia sekali tempat bermakamnya makam Rasulullah, tempat bersemadinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak tu secara itlak itu lebih mulia daripada langit. Tempat makam Rasulullah tu lebih mulia daripada langit. Jadi begitu juga bila Allah sebut malam dan siang. Macam mana ayat dah? Ayat malam dan siang. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Bila Allah sebut malam dan siang, Allah sebut malam dulu. Kenapa Allah sebut malam dulu? Sebab malam lebih mulia daripada siang. Sebab siang ialah masa kita mencari rezeki. Malam ialah masa kita mencari Allah. Malam masa orang bermunajat. Siang masa orang mencari haban keduniaan. Malam lebih mulia daripada siang.
Maka sebab itu berkata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu satu perkataannya, laula munajatun fil ashar wa musahabatul ikhwan ma ahbabtul baqa fi hadhihi dar. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kalaulah tidak kerana bermunajat pada waktu sahur. Waktu sahur ni iaitu waktu yang terbaik dalam malam. Putih kata baik waktu sahur dalam sepanjang malam. Allah sebut dalam Quran, wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah puji orang yang bangkit pada waktu sahur mengucapkan astaghfirullahalazim. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalaulah tidak kerana bermunajat pada waktu sahur. Pertama. Yang kedua, wa musahabatul ikhwan, dan bermusahabah dengan para ikhwan. Ikhwan ni Imam Syafi'i menamakan para muridnya. Seperti mana Nabi kita SAW menamakan muridnya dengan sahabat. Imam Syafi'i menamakan muridnya dengan ikhwan. Kalaulah tidak kerana munajat pada waktu sahur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan bermusahabah dengan para ikhwan, anak murid dia, mengajak mana dia, ma ahbabtul baqa fi hadhihi dar, aku tidak sudi hidup di atas muka dunia. Dua perkara Imam Syafi'i suka, bangkit malam tekik tahajud, yang kedua mengajak. Sebab itu para ulama ialah mereka yang paling berat menghadapi saat kematian. Nabi kita SAW menempuh sakaratul maut seganda umat. Kita teruk dah, Nabi lagi seganda. Dan siapa-siapa yang mewarisi tugas kenabian, dia sama macam Nabi saat dia nak mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa? Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala menyebut sebabnya dua perkara. Sebab ulama ni pada saat mati dia berebut di antara dua situasi. Yang pertama, rindu kepada Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, sayang meninggalkan dunia. Para ulama dua perkara. Yang pertama, tidak ada saat yang paling dirindui oleh seseorang ulama melainkan saat mereka nak balik jumpa dengan Allah. Sebab tu Al-Imam Ibn Hazmin radhiyallahu ta'ala orang tanya, bagaimana perasaan seseorang yang nak balik jumpa dengan Allah? Dia kata seperti seorang musafir yang keluar berjalan jauh, pada malam nak balik ke kampung ataupun bertemu dengan keluarga. Begitulah perasaan orang yang nak balik jumpa dengan Allah. Betapa rindunya nak balik jumpa dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Yang kedua, dunia yang dia nak tinggal. Apa dunia ulama yang dia nak tinggal dunia tu? Majlis ilmu. Ulama ni kalau dia ulama, kalau dia tak mengajak dia demam. Kalau dia mengajak dia sihat. Saya teringat suatu mana guru kita Syekh Nuruddin pertama kali nak mai ke Malaysia, dia pada Mesir. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada waktu itu dua pilihan, sama ada dia nak duduk di muassasah ataupun nak duduk di daerah. Jadi pimpinannya almarhum Ustaz Suhaimi Haji Ahmad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di daerah Syekh Nuruddin ada adik-beradik dia. Ada pupu dia, Syekh Fahmi Zamzam. Syekh Fahmi kata, mai daerah lah. Kalau tak salah ingat, Syekh Nuruddin sampai tu asar, majlis sambutan untuk dia tu isyak. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi ini jadual yang diberi oleh Syekh Fahmi Zamzam. Orang pun bagi cadangan pada Ustaz Fahmi, yang kata Ustaz Salah. Tadi tangguhlah sikit ku esok kau buat malih dengan dia. Dia baru sampai daripada Mesir, baru sampai nak bagi dia ceramah dah. Ada cadangan itu. Kata Syekh Fahmi, silap, kita silap. Ulama ni kita kata dia letih, dia baru sampai. Ulama ni rehatnya di malih ilmu.
Tu pahaman yang Syekh Fahmi bagi, yang Syekh Fahmi bagi. Maknanya dia letih, dia pegang mikrofon, dia mula mengajak, hilang letih dia, rehatnya di majlis ilmu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, di antara dua itulah nak balik jumpa Tuhan, rindu nak balik jumpa Tuhan, nak tinggal balik ilmu, haduk mengajak tiba-tiba nak balik dah, nak tinggal dah mengajak. Tu yang paling dirasai oleh seseorang ulama pada saat nak balik jumpa Tuhan, nak balik jumpa Allah. Di antara, oleh kerana berebut di antara dua situasi tu, maka dia menghadapi sakarat yang paling teruk sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi itulah yang disebut kegandaan pahala yang Tuhan nak bagi berlipat kali ganda kepada pewaris Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Tadi sebabnya pasal apa yang Nabi paling teruk menghadapi sakaratul maut? Sebab Tuhan nak bagi pahala yang besar pada Rasulullah. Siapa para ulama Tuhan bagi menghadapi sakaratul maut yang paling teruk? Sebab Tuhan nak bagi pahala yang besar kepada pewaris Nabi alaihi wassalatu wassalam. Taib. Jadi bila mana kita faham situasi itu, maka kita faham al-walidain, mana ayah lebih utama sebab ayah mula. Tapi segi nak buat baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ibu 3 kali kena lebih berbuat baik daripada ayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Sampai Tok Wan kepada Bahz bin Hakim kata, aku tanya Nabi 3 kali, siapa aku nak buat baik? Nabi kata, mak hang. Siapa aku nak buat baik? Rasulullah, mak hang. Siapa aku nak buat baik? Rasulullah, mak hang. 3 kali. Taib. Pasal apa kita kena berbuat baik lebih kepada ibu dibanding ayah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Sebab ibu lebih berat menanggung kesusahan kita dibanding ayah. Baik. Tak mana tu? Tak mengandung kita. Mengandung ni wahnan ala wahnin. Lemah ni, mengandung ni, Allahumma salli ala sayyidina, dia makin teruk daripada sehari ke sehari. Sementara nak sampai 9 bulan tu mak menempuh satu laluan hidup yang sangat susah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tak tahu sebab kita tak pernah mengandung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. No, tak pernah mengandung. Tapi kesian kita boleh tahu kata mak kita tu tengok isteri kita sudah. Tu contoh Tuhan nak bagi satu orang suami kenang jasa mak tengok isteri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kata tang alahan sudah. Tang alahan. Hak tu biasa-biasa makan elok, makan-makan muntah. Hak duk stabil hari-hari elok, jadi penin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi ada juga yang ayah Allah kan. Hak tu 1000 dalam 1000 seorang ayah. Jarang. Yang mak tu okey pun, yang duk muntah ayah ada juga. Masalah sama. Tapi hak tu jarang. Jarang ni kata ulama an-nadiru kal ma'dum, hukum dia. Benar jarang macam hukum tak ada. An-nadiru kal ma'dum. Benar jarang macam tak ada hukum. Jadi subhanallah, di atas sifat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lebih teruk ibu menanggung kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada dia badan seorang sampai dia badan 2. Bila badan 2 ni subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, teruk. Mana berat dia pun bertambah. Berat dia bertambah sebab bertambah dalam diri dia. Taib. Di atas sifat ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ibu kena berbuat baik. Nabi kita SAW pernah sekali minta kepada Tuhan nak pergi ziarah makam ibu dia. Nabi ajak para sahabat keluar daripada kota Madinah. Para sahabat Nabi tak tahu Nabi nak pergi ke mana.
Tengok-tengok Nabi sampai di sebuah tempat. Tempat itu ada satu kubur. Nabi duduk di kubur tu, Nabi kita duduk, tengok-tengok Nabi kita menangis. Bila Nabi kita menangis, para sahabat yang tak tahu sebab apa Nabi menangis, nangis juga. Para sahabat pun teriak juga. Jadi bila mana seorang tu menangis dengan sebab dia tengok orang menangis, tapi dia tak tahu menangis pasal apa, disebut dengan bukaul muwafaqah. Tak tahu orang tu teriak pasal apa, tapi kita tengok dia, kita pun nak teriak, kita pun teriak. Dia panggil bukaul muwafaqah. Lama Nabi kita menangis, para sahabat pun menangis sama. Ketika tu Nabi habis Nabi kita menangis, Nabi relah air mata, Nabi tanya, hampa tak ada ni kubur siapa? Tak tahu Rasulullah, ni kubur ibuku Aminah di Abwa, ni kubur ibuku Aminah. Oh, bila Nabi sebut pula kubur ibu dia, para sahabat menangis lagi. Sebab para sahabat tahu bahawa Nabi kita SAW sempat hanya beberapa bulan ataupun saat saja merasakan kasih seorang ibu. Sebab Nabi banyak duduk dengan Halimatus Sa'diyah. Bila umur 6 tahun, daripada kecil duduk dengan Halimatus Sa'diyah, umur 6 tahun baru balik duduk dengan mak. Bila balik duduk dengan mak, tak ada sekali lah mak kata, jom kita pergi ziarah kubur ayah. Di mana kubur ayah Nabi? Di Madinah. Jadi macam mana Allahumma salli ala sayyidina, macam mana yang boleh jadi kubur ayah Nabi di Madinah? Cerita dia, Musa Sayyidina Muhammad, cerita dia, selepas daripada Hashim wafat, Hashim meninggal, Nabi kita Al-Hashimi, Imam Syafi'i Al-Muttalibi, ini dia panggil Ahlu Baiti Rasulillah. Keluarga Nabi ni hanya keluarga ni saja disebut dengan Ahlu Baiti Rasulillah. Sebenarnya jalur mereka ada 4. Bani Naufal, Bani Abdi Syamsin, Bani Hashim, Bani Al-Muttalib. Tapi Bani Naufal dan Bani Abdi Syamsin tak diperakukan sebagai Ahlu Bait Rasulullah, sebab mereka menentang dakwah Rasulullah. Yang terima dakwah Nabi hanya Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Jadi Imam Syafi'i jalurnya sampai Al-Muttalibi, dia tak sampai ke, dia tak melalui Al-Hashimi. Hashimi Nabi, Imam Syafi'i Al-Muttalibi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hashim ni seperti mana kebiasaan orang-orang Quraisy, mereka akan bermusafir, mengembara, berdagang. Dalam perjalanan Hashim nak pergi berdagang di Syam, sampai di Madinah dia kahwin dengan satu orang perempuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kahwin dengan seorang perempuan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila lepas kahwin, dia meneruskan perjalanan ke Syam. Rupa-rupanya dalam perut perempuan tadi dah ada anak yang dikandung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hashim tak sempat balik, mati di Syam. Jadi anak dalam perut ni, Allahumma salli ala sayyidina, dikandung oleh perempuan tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib, itulah anak Hashim yang bernama Syaibah. Bila dengar kata Hashim meninggal di Syam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Al-Muttalib. Al-Muttalib ni dia adik pada Hashim. Jadi bila dengar kata Tok Wan, bila dengar kata abang meninggal, dia ganti tempat abang. Jadi Raja Mekah. Jadi pemimpin Quraisy di Mekah. Pada awal-awal dia tak tahu kata ada Hashim ni ada anak. Tiba-tiba dapat maklumat kata anak Hashim ada di Madinah. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina, dia pun pergi ke Madinah sebab nak pergi ambil anak tu, pergi balik ke Mekah, ganti tempat ayah. Sampai di Madinah, sallallahu alaihi wasallam, perempuan ni daripada Bani Najjar, perempuan ni. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina, sampai di Madinah jumpa dengan perempuan ni. Akhirnya subhanallah, dia jumpa, dia minta izin, dia nak balik anak perempuan ni ke Mekah.
mak mana nak bagi anak tu semangga hak tu yang ada pun tak bagi. Akhir kata Al-Muttalib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tolonglah pasien orang Arab, kalaulah mati seseorang lagi gantinya ialah anak Hashim ni, anak ni seorang je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tolonglah bagi, tolong, minta tolong. Akhirnya perempuan tu orang kata dia kerah nasi. Akhirnya lembut dia bagi. Jadi Al-Muttalib pun buat balik budak ni, nama Syaibah. Rambut dia merah Syaibah ni. Sebab tu dia siapa yang keturunan Rasulullah, di antaranya rambut merah. Tu dia mewarisi Syaibah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, bila balik jadi dia tak Syaibah di belakang. Dia macam naik motor, tak duduk depan, Syaibah belakang. Bila masuk ke Mekah, orang tahu kata salah sina, orang tengok Al-Muttalib memboncengkan di belakang dia satu budak. Depa kata Abdul Muttalib. Orang kata Abdul Muttalib. Dia kata dak, bukan hamba aku, ni anak belakang aku. Tapi orang dah kata Abdul Muttalib lah. Tentulah bermula nama Syaibah Abdul Muttalib. Tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tentulah bermulanya daripada budak macam Raja Kedah hari itulah. Daripada umur 21 sampai umur 80 berapa Sultan Kedah tu mati. Mana Sultan Kedah ni sultan yang telah berkorban untuk rakyat. Dia sejak daripada muda dia tak sempat hidup macam rakyat. Jadi dia hidup secara protokol istana. Jadi dia kena duduk macam raja. Sebenarnya duduk macam raja ni kita kata senang raja, sebenarnya satu pengorbanan yang sangat besar. Nak pergi mana pun orang kena iri. Soalan Sayyidina Muhammad, kita nak pergi sana syur sini, bebas kita. Raja tak boleh. Raja ni dia kena jaga protokol dia. Macam ulama dia kena jaga thiqah dia. Ulama dia tak boleh makan sebarangan di kedai, jaga thiqah dia. Orang lain boleh makan ikut suka, dia tak boleh, sebab menjaga kesiqahan ilmu. Kalau orang merendahkan siqahnya, esok dia menyampaikan ilmu, haibah tak ada. Ulama cara duduk dia kena jaga sungguh-sungguh akhlak dia. Jangan sampai orang kata tok guru macam tu, teruk tok guru. Jadi siqah dia hilang. Bila siqah dia hilang, haibah ilmu akan hilang. Di raja pun subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kata yang saya dengar dia hantar sampai kat saya, Sultan Kedah kata, almarhum Tuanku Sultan Kedah dulu, dia kata inilah pengorbanan dia untuk rakyat. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdul Muttalib jadi raja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, raja Mekah daripada umur yang sangat muda sampailah tua. Jadi macam tuan-tuan kita tengok tu imam masjid tu, tu imam tua. Kita tahu tak dia pernah jadi imam, dia muda jadi imam. Daripada muda jadi imam sampai tua. Jadi hak ni dia pemimpin daripada belasan tahun sampailah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sampai tua, macam Raja Brunei juga. Daripada muda jadi raja sampai tua jadi raja. Lepas tu ayah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana ayah Nabi nak musafir ke Syam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dalam perjalanan nak pergi Syam sakit. Bukan, dalam perjalanan pergi Syam balik. Bila balik singgah di Madinah sakit. Bila sakit, jadi oleh kerana ayah Nabi ni ada adik-beradik di Madinah, jadi mereka balik dulu. Tinggallah ayah Nabi Abdullah ke adik-beradik dia di Bani Najjar. Tu sejarah ayah Nabi dimakamkan di Madinah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab sakit dia di Madinah, tinggal kat adik-beradik dia. Bani Najjar ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka saat Nabi kita berhijrah ke Madinah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka keluar bawa pedang pada saat Nabi nak sampai. Maksudnya apa? Siapa yang cuba buat lebih kurang dekat Muhammad nak sampai, pedang kami.
Ni kami. Ni hak ni dia ni. Tunggu dia. Tu orang Arab. Subhanallah. Jadi Nabi bukan, bila Nabi SAW dimakamkan di Madinah, sebenarnya bukan asing Madinah. Madinah ialah negeri nenek moyang Nabi kita SAW. Sampai Nabi sebut dalam sebuah hadis, "Lau salakan nasu fajjan wa salakal ansaru fajjan la salaktu fajjal ansar." Nabi kata, kalaulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang lalu satu jalan, satu lorong, orang Ansar lalu satu lorong, la salaktu fajjal ansar, aku akan lalu lorong orang Ansar. Mana orang Ansar ni bukan orang lain. Orang Ansar pun ialah ketua, ialah keluarga belah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk di Madinah, Nabi ajak para sahabat Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ke Abwa, ziarah kubur ibu dia, sebab Nabi teringat pada mak dia. Mak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aminah, bila pi di Madinah, selepas Nabi duduk balik dengan mak umur 6 tahun, Nabi duduk di Madinah tu 6 bulan. Nabi duduk di Madinah tu sebulan. Duduk sebulan tu, pagi lepas subuh pergi ziarah kubur ayah. Duduk di kubur ayah ni, duduk sampai petang. Duduk, Nabi duduk berlari kot tu, petang balik. Esok pergi pula sebulan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, aku tak boleh nak cerita bagaimana perasaanku sepanjang aku duduk sehari setiap hari di makam ataupun kubur ayahku Abdullah. Jadi maknanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Muhammad mengajak umatnya, sekalipun ibu Nabi tak tergolong dalam umat Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tetap diziarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan kata Nabi, ayah mak Nabi tu bukan Islam. Ada orang tu kata macam tu. Orang kata ayah Nabi bukan Islam tu keluar daripada Islam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, depa ni golongan dia panggil ahlul fitrah. Ahlul fitrah ni mereka tak ada kait dengan syariat Muhammad. Ahlul fitrah ni mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ahlul fitrah ni akan dimasukkan ke dalam syurga. Yang kait dengan hak masuk neraka ni, iaitu bila datang syariat, mereka tak ikut syariat. Tapi mereka yang tak libat, yang di antara Nabi, antara Nabi Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang hidup di zaman tengah-tengah tu, dia panggil ahlul fitrah. Mereka tu masuk syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu pendapat ulama. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ni pendapat yang terpencil. Ada ulama yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ni dia panggil alam yang kita tak faham. Nabi pernah sampai di kedua makam orang tuanya, dan Abdullah dan Aminah bangkit mengucapkan 2 kalimah syahadah. Ini pendapat yang terpencil yang dipegang oleh ulama-ulama tasawuf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana juga tak boleh kata, seperti mana juga ulama suruh berhati-hati terhadap mengatakan Abu Talib itu kafir. Pendapat yang masyhur, Abu Talib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak mengucapkan, maksudnya dia mati di luar daripada Islam. Tapi ada pendapat yang tidak masyhur, ataupun pendapat yang terpinggir, yang dipegang oleh ulama-ulama tasawuf. Abu Talib itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mati di dalam syariat, dalam agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi tak dengar dia mengucap 2 kalimah syahadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahasa dia macam tu. Nabi tak pernah dengar dia mengucapkan 2 kalimah syahadah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Itu
perkara yang pernah dibahaskan oleh para ulama. Di atas situasi ini, jadi kita kena berhati-hati dalam nak kata yang tak sepatutnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi cumanya bila Nabi sampai di kubur Aminah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas daripada Nabi relah ayat mata, Nabi tanya, "Hangpa tahu ni kubur siapa?" "Tak tahu Rasulullah, ni kubur ibuku Aminah. Aku minta izin pada Allah untuk datang ke kubur ibuku." Allah izinkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi bila aku sampai di kubur ibuku ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, aku minta Allah ampunkan ibuku, hati Allah tak bagi. Maka Nabi kata, sebab itu aku menangis. Menangis ni, hak ni tak tahu apa yang Nabi rasa dengan ibu dia. Itu ialah benda yang terahsia, yang tak diceritakan oleh Nabi, apa yang dia rasa dengan ibunya Aminah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam perkara buat baik dengan mak ni, siapa-siapa yang masih ada mak, jagalah mak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jagalah mak. Ada satu orang saya tengok, Tuhan tunjuk depan mata saya. Hari itu kami mayang mayat di Masjid Kampung Tok Keling. Mailah kereta mayat, van mayat, buat turun satu orang perempuan. Yang turut mengangkat jenazah ni satu budak badan gemuk. Jadi subhanallah, tengah-tengah sembahyang tu tiba-tiba bunyi orang jatuh. Bunyi orang jatuh ni macam orang tu badan besar, kedemuk jatuh. Ish, siapa jatuh kita kata. Lepas sembahyang, saya duduk sah tengah sikit. Lepas sembahyang, orang macam orang melengkung hak jatuh tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rupa-rupanya hak jatuh tu ialah anak kepada perempuan hak mati tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Budak ni rupa-rupanya dah umur 30 lebih, dekat 40. Dia anak bongsu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia anak bongsu. Cerita rupa-rupanya dia tak mau kahwin sebab nak jaga mak. Abang-abang kak semua menikah pakat piduk di lain. Dia kata kalaulah dia kahwin, macam mana mak dia? Akhirnya Allah bagi di akhir hayatnya dia mati berkhidmat kepada mak dia. Masya Allah, tu mulia. Dia mati dalam wudu, tengah sembahyang jenazah khidmat pada mak, mati dalam masjid. Ni cash, siapa-siapa yang berbakti pada ibu dia akan dibalas yang terbaik dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu akhirnya jenazah, akhirnya van jenazah tadi yang mai bawa mak balik dia balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu cash. Orang ni kalau dia jaga mak, dia akan naik martabat wali. Tu ya, jaga mak, satu saat sebelum mati Allah angkat naik martabat wali. Walaupun tak sepanjang hidup, tapi sebelum mati dia akan naik martabat aulia, martabat wali Allah. Nah, kelebihan berbakti pada ibu. Dan dia akan dimuliakan dengan semua kemuliaan dalam hidup. Dan tidak ada suatu pun benda yang tersisih, tertinggal dia mendapat kebaikan dalam hidup, melainkan semua Allah bagi secara lengkap orang yang berbuat baik pada mak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu orang tok guru kita dulu, tuan, ada seorang tok guru kita dulu, Ustaz Man Syria. Tu dia antara ustaz saya juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ni subhanallah, waktu dia kahwin dengan isteri dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mak ayah dia berulasan kat dia. Seronoklah tengok anak menantu. Hari Khamis puasa 2 orang, hari Isnin puasa 2 orang, bangkit tahajud bangkit 2 orang. Seronoklah tengok anak menantu. Ni confirmation yang mak ayah bagi. Kata anak dia baik, kata menantu dia baik. Mati dia subhanallah, sangat Allah muliakan. Mati pukul berapa saya tak tahu, tapi saya dengar cerita Rasulullah Sayyidina Muhammad balik daripada kebun, mak duduk atas pelantang,
Depan rumah tu musalla Sayyidina Muhammad. Pelantak ni orang panggil apa? Sebab orang KL tak faham. Ha? Pelenggak lagi tak faham kot. Jadi depan rumah orang kampung ni dia ada macam tempat duduk bersembang petang-petang lah, lepas faham kot. Wakaf tu. Boleh faham kot. Saya pergi Kuala Lumpur nak kena hurai ni, bahasa kata keluar Kedah tu lepas tak faham. Jadi mak tu duduk atas pelenggak salah Sayyidina Muhammad. Balik daripada kebun, pi kat mak nak tidur atas mak. Hang leman manja semua lah hang ni. Dia pun tidur atas mak. Allahu akbar tuan-tuan. Tiba-tiba Allah ambil nyawa dia. Mati atas riba mak. Nak kata apa lagi tuan-tuan? Syurga mendapat keredaan ibu. Hidup ni tuan-tuan, mak ni bila dia kata apa-apa, jangan kata apalah. Ya. Kita sibuk cara mana pun ni, peringatan untuk anak-anak kita. Sibuk cara mana pun, bila mak kata baliklah, bismillahirrahmanirrahim. Allah cover hal lain. Tapi kalau dia buat lebih kurang ke mak dia, salah senamat, Allah bagi dia tak ada peluang untuk khidmat pada mak. Dia berasa hak kerja dia besar lah, contohnya salah senamat, dia akan selalu gagal untuk jadi anak yang baik. Contoh, mak panggil kenduri balik, dia kata susah balik lama anak tuition. Tu contoh, dia tak boleh balik. Jawapannya macam logik sebenarnya, sebab dia tak ambil berat mak dia. Akhirnya Tuhan tak bagi kemudahan kat dia nak patuh, nak taat pada mak. Tu. Tapi kalau Tuhan nak bagi kemudahan pada dia mentaati mak dia, jadi Allah bagi mudah. Tu Allah bagi payah. Sebenarnya macam ni ya tuan-tuan, nak gitu kita faham. Nabi kata birru abaakum yabirrukum abnaukum. Berbuat baiklah kamu kepada mak ayah kamu, nanti anak-anak kamu akan berbuat baik pada kamu. Dalam hidup ni tuan-tuan, ada orang kira dengan mak dia. Sebenarnya kadang-kadang orang salah faham juga. Dia kata, iyalah mak, tapi mak tu bukan mak betul, mak mentua. Ada orang salah faham. Sebenarnya mak mentua tu mak dah tu. Sebab tak boleh kahwin seumur hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita laki-laki tak boleh kahwin dengan mak mentua. Kalau perempuan tak boleh kahwin dengan pak mentua. Mak lah tu. Lepas tu orang ni satu hamba Allah. Dia kata, ustaz, saya ni mak tak ada dah, ayah tak ada dah, pak mentua tak ada dah, salah Sayyidina Muhammad, mak mentua tak ada dah, habislah kunci doa mustajab. Tapi kata betul dah ustaz, kalau saya kahwin lain saya dapat doa mustajab lagi. Faham tak? Dapat mak mentua baru. Saya kata betul. Tu dia panggil orang kelandak. Sebenarnya bila seorang tu mak ayah dia mati, mak mentua dia mati, kunci doa mustajab kita kata habislah. Sebenarnya masih terbuka kalau nikah lain, dapat lagi doa mustajab 2 orang. Ni poin baru Pak Haji. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maknanya selagi mak ayah kita ada, tangtu doa mustajab, jaga. Subhanallah, masallah sayyidina. Hidup ni mudah macam tu ya. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa Nabi ulang 3 kali? Ma'ang. Sebabnya tangtu duk kemuliaan hang. Satu masa Nabi Allah Sulaiman alaihissalam berjalan di langit. Nabi Sulaiman ni kalau dia berjalan, redup bumi ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab kapet yang besar, kapet bukan tikar terbang tu Piramli. Ni kapet terbang. Kapet terbang ni dia bukan besar kapet masjid ni, besar lagi. Ada atas kapet terbang tu ada kursi disiapkan untuk para ulama, ada kursi disiapkan untuk para awliya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terbang bersama-sama dengan jin, terbang bersama-sama dengan dia semua spesies burung. Jadi akhirnya redup macam awan lalu. Tengah-tengah duk terbang, tiba-tiba dia tengok satu di bawah tu laut yang pelik.
Lauk ni ombak dia pukul tak patah balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lauk dia pukul pi ya, tak ada patah balik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di antara lauk yang pukul saja tak patah balik ialah lauk, iaitu lauk di Kudat. Saya pergi tengoklah. Esok ni kalau boleh, kalau masalah Sayyidina Muhammad lepas PKP esok, pilah tengok. Saya tak tahulah di mana lagi ada laut yang pukul tak patah balik, tapi di antara satu laut yang pukul tak patah balik iaitu di Kudat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sabah. Bila sampai di laut macam tu, Nabi SAW kata, pelik ni. Dia suruh Ifrit, jin Ifrit, soalan Sayyidina Muhammad hak paling kuat sekali. Hang turun tengok, hang turun selam tengok, benda apa? Bila turun dia buat naik satu bentuk macam cengkerang. Dalam tu ada orang rupanya, satu budak muda. Nabi Sulaiman tanya, macam mana hang boleh duduk tang ni? Dalam laut, duduk di dalam laut. Dalam laut ni bukan ada karen, bukan ada ayak no. Tak ada bekalan sadar, syabas apa semua tak ada. Tak ada bekalan oksigen. Ni segi zahir. Macam mana hang boleh duduk tang ni? Dia kata, waktu aku hidup, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku berbakti pada makku, aku berbakti pada ibuku. Dia berbakti pada mak ni, khidmat pada mak macam budak tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya subhanallah, bila mak aku nak mati, masalah Sayyidina Muhammad, dia angkat tangan, ya Allah Tuhanku, anakku ni anak yang soleh Tuhan, Engkau muliakanlah anak aku, bagilah keberkatan dalam hidup dia. Mak doa ni Allah terima, mustajabkan doa. Sebab doa mak ni doa mustajab. Dia kata tu memang mustajab, tak adalah pilihan kedua, mustajab serta-merta doa mak. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, oleh kerana doa dah mustajab, budak ni bila mak dia mati, Allah, dia duduk tepi pantai. Sedihlah mak, sebab duduk hidup dengan mak, tiba-tiba mak tu mati. Hidup dengan mak ni macam Nabi Allah Isa khidmat pada Maryam, tak berenggang. Nabi Allah Isa ni di antara Nabi yang paling zuhud dan sangat kuat ibadat. Allahumma salli ala sayyidina. Ibadatnya tarbiyah mak dia, Maryam binti Imran. Bila duduk biasa hidup dengan mak ni, tiba-tiba bila mak mati, sedih, duduk tepi pantai. Tiba-tiba timbul cengkang. Apa dia ni? Pi bele masuk tu cengkang buat main lala. Duduk sampai. Dia di antara minal apa? Disebut dengan di antara orang yang umur yang panjang, minal munzarin. Minal munzarin ni Nabi Allah Isa, Allah panjang umur. Dajjal, Allah panjang umur. Nabi Allah Khidir, Allah panjang umur. Ni budak-budak termasuk minal munzarin yang Allah bagi umur dia panjang sampai kiamat. Jadi Allah muliakan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab dia muliakan mak dia, budak muda. Satu awliya besar namanya Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah. Abu Yazid ni kalau kita baca tentang kisah-kisah wali-wali Allah, dia di antara wali-wali yang masyhur. Kemuliaan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu hari khidmat kat mak ni. Tengah-tengah dia tidur, mak dia masuk. Bila mak dia masuk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kata mak dia, Abu Yazid, mak nak tidur dengan hang. Mak ni orang tua bila sampai peringkat umur dia nak manja kat anak. No, waktu kita budak kita manja dengan dia, waktu dia tua dia nak manja dengan kita. Aku nak tidur, mak nak tidur dengan hang. Oh, mai mak. Dia buka tangan. Mak dia main tidur atas lengan ni. Bila mak dia tidur, orang tua tu tak kepala gerik, hilang terus. Tidur nyenyak sekali. Lama-lama lenguh. Tapi oleh kerana anak yang baik, dia tak mau mak dia jaga dengan sebab dia bergerak.
Akhirnya mak jaga-jaga, tangan tak boleh gerak lah. Dia lumpuh dengan sebab mak dia tidur atas dia. Tentulah kemuliaan Allah angkat martabat Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu taala. Gitu. Ya, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Maka subhanallah, selagi ada mak, khidmat Allah kat mak utama. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan kira dekat dengan mak. Kalau mak tak ada, ayah tak ada mak mentua, jaga bagi elok mak mentua kita. Tu mak kita tu. Doa mustajab dia pegang pula. Ada setengah orang kira mak mentua. Soalan selamat. Kira mak mentua. Satu ada lagi orang yang dia berkeli dengan mak mentua. Ada orang, tuan-tuan, krisis dengan mak sendiri. Bertobatlah kalau krisis dengan mak. Berkeli dengan mak ni tak menang lah. Macam orang lawan berkeli dengan cikgu, berkeli dengan ustaz, tak menang. Hidupnya bercempaka, mesti celaru. Siapa ada krisis dengan tok guru. Kalau tang dia tak okey, anak-anak pun tak okey juga. Ada satu masa saya waktu mengajar dulu di sekolah dulu, saya guru disiplin. Cengeng juga saya pun, tapi lah tak mau dah cengeng, tua lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Satu pelajar ni, Allahu Akbar, mengaji cerdik tapi nakal teramat. Habis sampai tindakan dia kena buang sekolah. Teruk sangat. Kami pun kata tak boleh belah macam ni. Habis diplomasi lah. Cerita dia pelajar ni, bila cerita dia pelajar ni main sekolah saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Ustaz Maji derang tanya, budak ni pergi sekolah hantar ke? Ya Ustaz. Allah Ustaz, macam mana dia duduk di sekolah hantar? Apa kena buang Ustaz? Saya ikat, habis semua sampai kena buang. Mesyuarat guru, kena buang lah, hantar balik. Saya hantar rumah, bukan panggil ayah mai. Ayah mai tu kira kecil lagi lah, kita pergi hantar di rumah pukul 10 pagi. Kami tak lekat belah lah. Bila sampai ke Ustaz Maji kata, pergi sekolah hantar ke? Main sekolah hantar Ustaz. Macam mana? Kita pun cerita, Allah Ustaz, tak jumpa lagi lah. Budak ni ayahnya sangat soleh. Ayah dia ni Allahu Akbar, sangat soleh. Mak dia pakai burdah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Ustaz Majid, budak ni ada kih di derang. Panggil waris mai. Waris ni menyalahkan Ustaz Nikmat. Ustaz Nikmat panggil. Bahasa orang kena daripada dia jengkai muka Ustaz Nikmat tu. Ustaz tu tali tunjuk muka Ustaz Nikmat tu. Kata Ustaz Majid, itulah punca dah krisis dengan guru. Bukan kita. Mak ayah tu tak boleh menyebelahi guru. Bila menyebelahi guru, bila menyebelahi anak, lingkup anak tu. Jadi saya harap benda ni selesai. Kalau ayah ni kalau dia faham, kalau mak ni faham, dia pergi settle lah. Tapi saya tak tahulah dan ataupun tak minta maaf Ustaz Nikmat. Allah Subhanahu wa taala alam. Jadi subhanallah, dengan mak ni tolonglah jangan keli dengan mak, teruk sangat. Lingkup habis, semua kerja tak jadi, nega tak jadi, anak-anak tak jadi, semua tak jadi. Kena sabarlah, mak kita macam tu, mak macam mana? Kalau dia boleh tiap, anggaplah literan dia zikrullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, faham tak? Anggaplah literan mak kita zikrullah. Jangan duk kata meluak mak ni beletiang. Passion dia sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebenarnya kita lah kena urus dengan mak. Dah mak kata passion beletiang, hang buatlah bagi mak hang berhenti beletiang. Antum pun cari jalan macam mana nak bagi mak kata-kata kita baik. Faham tak? Bawa jalan engkau sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bawa makan engkau. No. Kita mesti tahu mak kita apa dia suka. Jack mak lama-lama terangkatlah kita. Duk tang kita sebenarnya, bukan duk tang dia, dia passion dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebenarnya jangan keli dengan mak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan. Jadi subhanallah, siapa-siapa jaga mak, jadi dia nak martabat wali Allah. Macam mana ustaz, mak tak ada dah, ayah tak ada dah, ada jalan lagi.
jalannya berbuat baiklah kepada kawan-kawan mak, berbuat baiklah pada kawan-kawan ayah. Ada orang dia kata, saya jumpa di KL banyak, orang Kedah, orang Penang, orang Perak, tak balik dah apa ni Jitera. Tak balik dah Ustaz. Siapa pun tak ada dah. Siapa pun tak ada dah. Mak ayah tak ada lama dah mati. Di rumah ni ada anak melakang lagi, ada pak melakang lagi, ada kawan-kawan mak lagi, kawan-kawan ayah lagi. Kalau kita nak umur kita panjang, yang pertama masalah Sayyidina Muhammad, sambung silaturahim. Sambung silaturahim. Adik-adik kita, anak-anak melakang kita, pak-pak melakang kita, sambung balik. Umur kita panjang, rezeki kita murah. Yang ketiga, kelebihan menghubung silaturahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita mati esok, orang duk sebut nama kita. Kita mati dah, orang duk sebut nama kita. Hari itu orang duk sebut nama kita. Ini sebab menghubung tali silaturahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Balik kampung kita tahu kawan mak ada lagi tak? Ada. Pilah ziarah kawan mak. Tu cara berbuat baik pada mak. Tapi maknanya selagi mana ada kawan-kawan mak, selagi mana ada adik-beradik mak, tubung silaturahim. Nanti umur kita panjang. Kali hari ni sebab tu umur kita pendek, naik motor muda-muda mati. Pasal apa? Sebab tak ada nak hubung tali silaturahim. Tak ada nak ziarah adik-beradik. Sampai tak kenal adik-beradik lah. Bila mak ayah mati, kita pun tak berhubung balik dah. Sebab tu umur pendek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang ada grup WhatsApp. Menyahut pun tak, baca pun tak apa. Masuk sekali, kalau masuk-masuk tu senyum, buat emoji sudahlah, senyum. Kan? Kalau sedih, buat sedih. Cukuplah. Tu paling kurang menghubung tali rahim. Ni orang semua tahu kita ada dalam grup tu, tapi tak bersapa. Zaman kala zaman mudah kan, zaman mudah. Zaman ada internet dan WhatsApp boleh buat. Macam contohlah, orang tanya Ustaz, macam mana rumah kami kena kacau ni? Nak baca surah Baqarah tak larat. Ustaz boleh tak buka kaset? Boleh tak buka MP3? Boleh. Rupa-rupanya jin takut juga walaupun rakam. Maknanya subhanallah kita tak reti. Boleh lah. Sebab tu dia ada orang yang buat ru'yah ni Ustaz Sayyidina Muhammad, buat kaset, buat CD. Jadi nak baca tak larat, baca bagi rumah kita sentiasa ada Al-Quran. Jadi bila ada Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam TV yang selalu ada rancangan yang tak elok, duk pasang benda tak elok, macam itulah rumah kita akan dihuni oleh yang tak elok. Tapi kalau Quran duk pasang selalu, jadi akhirnya rumah kita akan bersih dari unsur-unsur yang tak baik. Jadi begitulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi kata, berbuat baiklah kepada ibu kamu 3 kali, sebab kelebihannya akan balik pada kita. Akan balik pada kita balik. Baik, lepas kita buat baik pada mak 3 kali ganda, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi lepas tu barulah ayah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik, Allahumma nawwir qulubana bihidayatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi rabbil alamin. Saya ada pengumuman sikit. Yang pertama, semalam saya berjanji dalam guru-guru muhibbin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, guru-guru muhibbin saya lah. Sebenarnya saya ni ada grup WhatsApp. Ada 7 grup lah. Tujuan grup ni saya wujudkan untuk tolong buat masjid di pondok saya. Jadi lepas duduk dalam grup ni, lepas saya minta lepas infak bulanan RM10 je. Jadi kalau hidup dia RM10 sebulan dapat RM12,000 dah. Boleh lah kita buat sikit-sikit masjid kita tu.
Jadi bila ada grup ni masalah Sayyidina Muhammad, jadi bolehlah depa bagi sumbangan, saya tolong bantu. Ada soalan depa nak tanya, saya jawab. Muskilan dalam hidup depa nak minta saya selesai, saya boleh tolong. Itulah tujuan untuk grup ni. Jadi kalau tuan-tuan masalah Sayyidina Muhammad, kalaulah ada nak tolong buat masjid tempat saya lah, sangat saya ngalu-ngalukan lah, insya-Allah. Cumanya kertas tak bawa. Kalau ada kertas, ada kertas, saya ada kertas no. Jadi satgi tolong tuan-tuan bagi nama kat Syamil ni. Lepas tu pun nombor telefon. Bolehlah berkawan dengan saya. Jadi insya-Allah. Jadi semalam saya janji kat depa saya nak bagi satu amalan. Jadi saya nak bagilah amalan ni. Cuma saya nak bagi satu amalan ni tuan-tuan boleh ambil. Ni amalan yang kami amalkan dan sangat mustajab kalau kita berdoa. Bacanya ialah pada masalah Sayyidina Muhammad pada sujud yang terakhir dalam setiap sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Doa tu bunyi macam ni. Di doa ni kami amal waktu mengaji. Jadi kita minta Allah bagi pada kita mendapat kejayaan di dunia dan akhirat. Okey, doa ni macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat, ij'alna minan najihin. Ulang balik. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat, ij'alna minan najihin. Ya musabbibal asbab, wahai Tuhan yang menjadi penyebab pada semua sebab. Ya fatihal abwab, wahai Tuhan yang membuka semua pintu-pintu. Ya sami'al aswat, wahai Tuhan yang mendengar semua suara. Ya qadiyal hajat, wahai Tuhan yang menunaikan semua hajat-hajat. Ya mujibad da'awat, wahai Tuhan yang memperkenan semua doa-doa. Ij'alna minan najihin. Masalah Sayyidina Muhammad, jadikan kami termasuk jadikan orang-orang yang berjaya dunia dan akhirat. Okey, kalau tuan-tuan ada lagi yang tuan-tuan nak minta, sambung lepas tu. Ya Allah, minta Allah selesai masalah Covid kami ke, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau doa tu tak ada doa Arab, doa Melayu, doa dalam hati. Selesai berdoa, ni selesailah masalah Sayyidina Muhammad. Amalan yang saya ijazahkan ni masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu kita baca dalam sujud yang terakhir pada setiap sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Insya-Allah Allah kabul. Allah kabul. Jadi pada mulut guru saya ijazah kepada tuan-tuan untuk amalan tu, insya-Allah. Amalkan, insya-Allah. Kemudian amalan yang saya nak bagi lagi satu ni, saya nak bagi esok. Jadi kalau tuan-tuan, ni doa saya nak bagi ni masalah Sayyidina Muhammad. Sebab saya hari-hari saya ada kuliah 7 pagi tu, daripada PKP sampai tak berhenti lagi lah, insya-Allah. Jadi saya duk bagi amalan-amalan ni. Rupanya banyak boleh orang tumpang. Hak kita duk amal-amal tu boleh ditumpang oleh masyarakat dan umat. Nak bagi esok ni iaitu masalah Sayyidina Muhammad, amalan bagi orang yang anak dia duk khiyau malam. Anak ke cucu duk teriak malam-malam kan. Ni saya nak bagi amalan tu esok, insya-Allah. Jadi wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.